أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 4 bahagian ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin. Menentu dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya, atas mungkin. Atas muwafaqah ilmunya ilmu Allah. Artinya erti menentukan mungkin atas muwafaqah ilmunya ilmu Allah. Tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masih lagi ta'alluq bagi sifat iradah. Menentu, menetap, memutuskan. Itu ta'alluq iradah. Rukun iman yang ke-6, qada. Qadar, rukun iman ke-6, ta'alluq qudrah. Qada, ta'alluq iradah, muwafaqah ilmu. Qadar, ta'alluq qudrah. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Maturidi, tukar je lah. Atas jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Atas jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Sebab rukun iman yang ke-6 akan dimulai dengan ketentuan azali oleh Allah yang bersifat dengan iradah, barulah pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi kalau qada, qadar, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Kalau bunyi qadar dan qada, qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini dua jalanan. Dan memang dalam kitab sendiri pun kita akan jumpa dua jalanan, sama ada qada qadar ataupun qadar dan qada. Tetapi kebanyakan ulama qada qadar. Kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Cuma terkadang orang sekarang ni, mereka banyak menyebut qadar dan qada. Tak apalah. Itu jalanan Imam Maturidi yang mana di kalangan ahli bahasa. Ahli bahasa Arab lebih setuju dengan qadar dan qada.
Qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Itu dari segi itu di sisi ahli bahasa Arab. Tapi kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Nama sahaja yang berbeza, akidahnya sama. Nama tu. Tapi berbezanya nama tu kita kena fahamlah juga. Kena fahamlah juga. Kalau tidak, kenapa saya duk belajar qada qadar. Ustaz ni mengajar qadar qada. Qada qadar bukan qadar qada. Gomolah. Tengok siapa menang. Hak ni qada qadar, hak ni qadar qada, baloh gomo, pekok muka-muka. Dia cari tu kata bodoh mung. Dua-dua betul Yang nak gomo apa? Bekok muka saja je. Ada ni. Mana kalau dengar qada qadar, jalanan Imam Asy'ari. Qadar qada, jalanan Imam Maturidi. Saya pernah sebut sebelum ni kan, ada orang mengajar. Oh gitu ustaz. Dia ustaz tapi dia belajar lagi. Dia ada masuk dalam kelas. Saya masa mengajar dulu, gitulah. Ada qada qadar, ada qadar qada. Saya pun tak pasti hak mana. Dia tak tahu. Qada qadar qada dia tak tahu. Betul salah hak mana dia tak tahu. Betul kedua dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi dia kata nasib baik. Anak murid tak tanya. Siapa peringkat? Siapa peringkat? Masuk radio. Saya sebut sebelum ni kan. Masuk radio, diberi selok, qadar dan qada. Nama selok tu, sejam. Bukan tajuk rukun iman yang 6 perkara. Tajuk rukun iman yang ke-6 sahaja. Tajuknya qadar qada. Kalau saya boleh sebut dia baik, buruk, jahat sepatah kita sebut. Tapi di permulaan program tu, dia boleh perbetulkan tajuk. Saya diberi tajuk qadar dan qada. Tajuk ni tak betul dia kata. Dia kata tak betul. Sepatutnya kalau tajuk tu tak betul, dia tegurlah penerbit terlebih dahulu. Tahu penerbit? Tahu tak penerbit? Kan habis-habis TV tu kan. Keluar nama. Last kali. Apa dia? Penerbit. Faham tak? Kan dia keluar nama panjang. Yang akhir sekali tu. Penerbit, lepas tu habis. Dia. Jadi kalau salah qadar qada, beritahulah kepada penerbit. Biar penerbit tukar tajuk. Dia perbetulkan. Dia kata salah qadar qada. Yang betul qada qadar. Walah betul kedua-dua. Siapa tangga tu tak tahu. Qadar qada tu betul juga. Jadi tajuk yang penerbit wiki dia tu, dia kata salah qadar qada. Yang betul qada qadar. Masuk radio tu, sejam we program ke dia. Tak tahu antara qada qadar dengan qadar qada. Macam mana kita sebelum-sebelum ni. Antara dua tu. Tapi biasa kalau saya pergi tempat-tempat baru, kalau saya tanyalah, di sini qada qadar ke qadar qada? Saya biasa tanya gitu. Kebanyakan tempat tak boleh bagi jawapan. Kalau setakat saya mula-mula tu, di tempat ni qada qadar ke qadar qada? Biasa tempat tidak ada jawapan. Cuma adalah seorang bunyi qada qadar, bunyi seorang. Jenis berani sikit. Qadar qada. Dia. Saya pun ikut tu lah. Kalau dia kata qada qadar, saya pun ambil lah qada qadar. Kalau yang bunyi kuat seorang tu qadar qada, saya ambil qadar qada. Saya mengajar di surah Iman, qadar qada. Di Masjid Besar, qada qadar. Tak pening. Pening tak?
Lawan ni bising ni. Ada ngosek ni. Ada tu duk celah mana ni. Di Masjid Gelung Bila hak malam esok tu qadar qada. Hak pagi esok Masjid Nibung subuh qada qadar. Maghrib itu pula malam Sabtu Masjid Gelung Bila qadar qada. Subuh qada qadar. Maghrib qadar qada. Dah mula mula tempat tu gitu. Dah pening dah lah kalau dengar tahu dah. Tak pening dah lah. Dan ni hari ni masjid Bukit Besar qada qadar. Pagi esok masjid Nibung subuh qada qadar juga. Malam esok masjid Gelung Bila. Qadar qada. Tak qada qadar dah. Sebab dah situ bunyi qadar qada. Saya pun qadar qada tak tukar dah lah. Tak pening lah. Mana kalau ulang-ulang sini qada qadar jalanan Imam Asy'ari. Di sini qadar qada jalanan Imam Maturidi. Dah kita seeloknya gililah dua tu. Sebab kita akan jumpa gitu. Kalau kita buka kitab pun kita akan jumpa gitu. Qada qadar, qadar qada. Orang mengajar pun ada qada qadar, ada qadar qada. Jadi kena sebut gitu lah. Tapi biar kena jelas lah. Sebab saya pernah ni satu buku yang tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Tajuk besar. Beriman dengan qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari tu. Tiba-tiba turun bawah di buku Rumi. Tulisan Rumi lah. Beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu dia pusing pula bawah. Dia letak belah kiri qadar, belah kanan qada. Dia pusing. Dia apa? Dia silang. Dia muka surat yang sama. Dia muka surat yang sama. Buku. Tak ada buku besar ni. Ada buku besar ni. Tapi dia muka surat yang sama. Buku Rumi. Beriman. Kalau Jawi, beriman daripada sini. Rumi. Beriman dengan qada dan qadar. Sepatutnya turun bawah, qada belah kiri, qadar belah kanan lah. Tak. Dia disilang. Turun bawah tu dia letak qadar belah kiri, qada belah kanan. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Ada ni? Mana nampak kat situ? Nampak tak apa ke? Peling, pandai peling. Peling, faham tak? Peling dia. Peling lah peling, pusing. Dia pusing daripada tajuk beriman dengan qada dan qadar. Turun bawah, qada belah kiri, ketentuan azali, qadar belah kanan, pelaksanaan ketentuan. Ada. Tajuk beriman dengan qada dan qadar. Turun bawah, qadar yang letak belah kiri, ketentuan azali, qada, pelaksanaan ketentuan. Nampak tak tu? Ni buku ni yang dibuat ni, Allah. Pakai puluh-puluh ribu tepat pakai buku ni. Mana di tajuk tu dia sudah tukar bimbo tu. Yelah, tapi kalau kita qadar dulu kita dah buat mana sedut antara dua tu, janji pegangan betul-betul lah. Yang pertama, kita beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai masa berlaku, kita beriman dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Cukuplah. Dua pegangan tu kena kemas. Nama, kalau kita salah nama tu tak berdosa. Cuma takut kita sendiri akan jadi pening. Ada ni. Yang pentingnya, isi pegangan tu penting. Dua pegangan ni. Dua pegangan. Satunya ketentuan azali. Nama qada Asy'ari, nama qadar Maturidi. Yang keduanya perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Qadar Asy'ari, qada Maturidi. Kita kena ulang-ulanglah Asy'ari Maturidi tu. Kita duduk semuanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i,
Imam Hambali itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Asy'ari Maturidi ni ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhid. Imam-imam ni. Jadi Asy'ari Maturidi. Jadi kita ni kurang Asy'ari Maturidi ni. Kurang disebut. Jadi penting kita ni dua pegangan. Yang sekarang ni ketentuan azali. Qada. Kita ni jalanan Imam Asy'ari. Allah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara pada azal. Muwafaqah ilmu. Muwafaqah ilmu. Mana apa? Allah mengetahui pada azal, baik iman dan ta'ah. Allah menentukan pada azal, iman dan ta'ah. Allah mengetahui pada azal, seseorang hamba akan kufur dan maksiat. Allah menentukan pada azal, seseorang hamba akan kufur dan maksiat. Sampai saat hati pun kufur perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sampai masa gerak dia melakukan perkara maksiat, itulah perbuatan Allah qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu. Mati di bawah keesaan pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan. Kita rukun iman mulai dengan ketentuan azali, barulah pergi kepada perbuatan Allah. Tapi susunan sifat 20 diasaskan wahdaniyah pada perbuatan, dimulai dengan kudrah, perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sebab apa? Sebab tapak asasnya adalah tauhid, wahdaniyah, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dimulai dengan kudrah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Itu hak zahir. Hak zahir depan mata ni perbuatan Allah ni zahir ni. Hak ketentuan azal itu siap dah. Ni hak zahir-zahir ni yang berlaku ni. Semuanya perbuatan Allah ni. Yang berlaku ni. Semuanya perbuatan Allah. Apa yang berlaku tu? Apa yang berlaku? Tak sudah tanyalah apa yang berlaku. Yelah, apa yang berlaku saya nak tahu juga. Kamu tanya itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulak mata kamu itulah perbuatan Allah. Hiling pala pening. Hiling pala itulah perbuatan Allah. Pening berasa, pening itulah perbuatan Allah. Nak balik ah. Balik itulah perbuatan Allah. Nak tanya buat apa lagi? Perbuatan Allah. Semua yang berlaku sekarang ni perbuatan Allah. Oh, di tubuh kita ni banyaklah berlakunya. Hak luar, hak dalam ni, organ-organ ni. Organ-organ ni berfungsi. Darah mengalir. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sedang sekarang ni, perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana ketentuan azali iradah. Allah menentukan pada azal iradah sebagaimana muwafaqah dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Itu susunan sifat 20 pula. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Tapi kalau bicara rukun iman ke-6, dia akan mulakan dengan ketentuan azali, irada ilmu. Barulah pergi pada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Ialah antara pelan dengan pelaksanaan. Memang akan sebut pelan dahulu. Pelan tu qada. Pelaksanaan tu qadar. Gitu ialah hak rukun iman yang ke-6. Tapi kalau susunan sifat 20, dimulai dengan pelaksanaan perbuatan Allah dahulu. Baru pergi pada ketentuan. Jadi kita ni dua ni, dua jalan kita mari. Masa diajar rukun yang ke-6, dimulai dengan ketentuan perbuatan Allah. Sampai bicara sifat 20, pergi pula pada perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Barulah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah ilmu. Jadi makna apa ni? Kita mari ikut dua jalan. Mana apa? Kita mari ikut jalan qada, qadar. Mari ikut jalan qadar, qada. Dua jalan kita mana kita belajar. Mula-mula bicara ketentuan perbuatan Allah rukun yang ke-6.
Siapa kepada bicara 40, mula perbuatan Allah dahulu. Qudrah. Barulah pergi pada ketentuan Allah, iradah dan ilmu. Mana pun ni, kita belajar dua segi. Mari daripada ketentuan dan perbuatan, mari daripada perbuatan dan ketentuan. Cukuplah kita belajar sifat 20 ni. Dan kita ada tasbih ni, rukun imam dulu. Mati molek rukun imam tu. Berapa bulan kita rukun imamnya? Rukun imam yang ke-6 dahulu. Sebab apa dalam kitab Hidayatul Sifat ni comel. Perkara baik, iman dan ta'ah. Bermula untung jahat, kufur dan maksiyah. Bukan maksiyah, sembah berhala, maksiyah ni berjudi, minum arak, berzina, membunuh, merampok, mencuri. Qada-qada. Sembah berhala kapi itu pun qada-qada. Jelas dah kita ni kan? Perkara jahat, bermula untung jahat, kufur dan maksiyah. Jelas. Sejelas-jelas macam mana pun, hati-hati sekarang. Banyak rakaman pengajian, mereka menolak qada Allah pada perkara jahat, kufur dan maksiyah. Cukup banyak sekarang dalam rakaman pengajaran, mereka menolak perkara jahat, qada Allah Subhanahu wa taala dengan bagai-bagai helah. Yang tolak betul-betul satu. Tidak ada qada Allah pada perkara jahat. Tidak ada. Satu, perkara jahat qada Allah. Tapi qada bukan iradah, ilmu. Allah mengetahui saja, bukan Allah menentukan iradah, tak ada. Dia main gitu pula. Ada tu ditolak terus, tak ada. Jahat bukan qada Allah. Yang keduanya, qada Allah, tapi qada dengan makna ilmu, bukan dengan makna iradah. Ada pula qada iradah. Allah menentu, tapi bukan Allah menetapkan, bukan Allah memutuskan pula. Ni. Qada Allah, Allah menentu, Allah menetapkan, tapi kita tak semestinya kita turut apa yang Allah Taala tentukan. Kita boleh pilih perkara yang baik walaupun Allah menentukan perkara yang jahat. Pula dah. Ni karut-marut belaka ni. Allah menentukan perkara jahat akan dilakukan pada masa tu, tapi kita boleh nak pilih perkara baik. Jadi Allah menentukan perkara jahat berlaku pada masa tu, hamba boleh pilih nak buat perkara baik. Pula tu lagi berat. Ini semua ada dalam pengajaran belaka ni. Orang hebat-hebat belaka ni. Orang public figure dia panggil. Pada public figure ni orang yang bukan kelas-kelas biasa gini dak ni. Ni kelas-kelas biasa gitu je. Kelas-kelas yang goh. Yang orang tak so kira lah. Orang ramai mana. Sekarang ni dalam pengajaran. Kena atur molek, kena cermat molek. Kemudian kita minggu lepasnya berkaitan dengan qada yang manis, qada yang pahit. Qada yang manis, qada yang pahit. Termasuk yang saya bicara minggu lepasnya, kalau berkait dengan kemenangan, dapat memerintah, Allah memilih, betul? Memilih dengan mana Allah menghendaki qada. Memilih, betul? Sebab Allah yang memilih segala-gala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ingat baik ayat tu. Wa rabbuka yakhluqu, bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi ia akan ma yasha, akan barang yang Tuhan engkau kehendak, wa yakhtar, dan barang yang Tuhan engkau pilih. Wa rabbuka yakhluqu, itu qadar, qudrah. Ma yasha qada, wa yakhtar qada. Satu maknalah. Ma yasha, akan barang yang Tuhan engkau kehendak. Wa yakhtar, dan akan barang yang Tuhan engkau pilih. Pilih. Wa yakhtar. Sebab ikhtiar hakiki milik Allah.
Ikhtiar hamba pada zahir sahaja. Hamba memilih. Itu pada zahir. Adapun pilihan hakiki milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yasha'u wa yakhtar, akan barang yang Tuhan engkau kehendak dan barang yang Tuhan engkau pilih. Jadi orang yang boleh dapat kemenangan memerintah, Allah pilih dengan makna qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah redha sebab Allah pilih. Ni jahil aqidah. Kita lisan jemaah. Qada Allah, pilih Allah, redha Allah tidak berlaziman. Biar faham molek yang jahil dalam bab akidah ni. Menang boleh memerintah keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Qada, qadar. Betul? Semua kerajaan yang ada atas muka dunia ni Allah pilih dengan izin Allah. Kerajaan Amerika Allah pilih dengan izin Allah. Kerajaan Israel Allah pilih dengan izin Allah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Mati molek situ. Itu contoh qada Yamani. Samalah. Kaya, sehat, kaya. Allah pilih. Keizinan Allah. Allah pilih, Allah izinkan seseorang tu sehat, kaya. Allah redha. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Yang Allah pilih dengan izin Allah sihat, serta Allah qadakan dia beramal soleh, Allah redha. Allah pilih dengan keizinan Allah dia sihat, dia kaya, tapi Allah qadakan dia kafir, maka Allah tidak redha. Sihat dia, kaya dia ada istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Simple je. Ada pula kata boleh menang, boleh memerintah. Allah angkat martabat. Allah angkat martabat. Martabat apa? Allah angkat. Martabat atas dunia. Mungkin martabat atas dunia. Sebab martabat tinggi orang yang berpangkat. Tapi martabat di sisi Allah. Siapa yang Allah angkat martabat di sisi Allah? Orang yang boleh memerintah? Tidak. Dan siapa Allah angkat martabat di sisi Allah? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dan mereka yang dikurniakan ilmu akan darajah, martabat di sisi Allah. Orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang diangkat martabat di sisi Allah. Sama ada Allah angkat dia jadi pemerintah ke tidak, atau bab dunia. Tapi kalau dikatakan dapat memerintah, Allah angkat martabat atas dunia, betul. Martabat sementara ketika boleh memerintah. Tinggi orang turut belaka atas dunia. Terkadang atas dunia juga yang duduk tinggi-tinggi martabat jatuh sahaja, akhirnya masuk penjara. Akhirnya jatuh martabat atas dunia. Di sisi Allah, masa dia duduk pangkat tinggi, masa dia dalam penjara, di sisi Allah, kalau dia beriman, dia orang yang dikurniakan ilmu, di sisi Allah, martabat dia tinggi. Ketika dia duduk di ada kuasa, martabat dia kekal tinggi, walaupun sudah masuk penjara. Tapi atas dunianya, martabat tinggi, orang yang ada kuasa. Kalau masuk penjara, martabat rendah lah. Atas dunia, masuk penjara rendah. Naik pula jadi, naik pula. Martabat tinggi pula atas dunia. Tapi martabat di sisi Allah. Mereka yang beriman, mereka Tuhan beri ilmu kepada mereka. Martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dunia sementara ni kan. Ada orang boleh meretoh puluh tahun. Akhirnya jatuh, dibunuh kan. Cerita raja-raja tu kan. Hak raja-raja. Macam negara-negara putih kan dulu kan ada raja belaka kan. Raja memerintah ratusan tahun. Kan raja belaka kan.
Rusia ada raja. Semua ada raja belaka. Memerintah bukan ratusan ribuan tahun memerintah rajanya. Tinggi martabat, tinggilah. Tapi bila jatuh, dibunuh oleh rakyat. Contoh. Begitulah. Tapi jangan faham, Allah beri kuasa, Allah angkat martabat di sisi Allah. Oh, pandai kitanya. Ni orang panggil mempergunakan agama ni. Ingat baik, ni bab agama ni. Walaupun kita tu suka sangat-sangat pada seseorang, jaga. Ini orang panggil mempergunakan agama dengan jalan yang salah. Dia ambil agama nak menentukan. Ni Allah angkat martabat. Allah angkat martabat kepada mereka yang beriman. Allah angkat martabat pada mereka yang Allah kurniakan ilmu. Atas dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak sangat dunia, nak sangat pakak, Tuhan pun beri. Seperti martabat dunia naik. Lama mana naik? Belum tentu. Lama mana naik? Martabat atas dunia. Pada sisi pandangan orang, atas dunia. Lama mana tinggi martabat di dunia? Belum tentu lama mana. Terkadang Tuhan beri kedudukan, Tuhan nak menzahirkan seseorang tu berkemampuan ataupun tidak. Sebelum dapat kuasa, belum dapat apa, ceritaannya segala-gala tak ada orang lain dah. Tuhan pun berilah nak tengok. Setara mana boleh buat. Badak ni. Lepas tu orang pun, suasana yang seumpama ni, orang pun ambil balik cakapan sebelum, orang pelaga. Cakap 10 kan. Kamu letak jawatan sebab begini-begini. Orang pun bubuh kat dia pula dah. Gitulah. Turun naik atas dunia sekarang ni kan. Dia kata cakap sedap sebelum ni kan. Begiam. Kamu tak pandai. Kamu turun. Kamu tak pandai. Kamu turun. Sekarang orang guna ayat sama. Tuju pada yang berkata pula sendiri. Tu atas dunia tu je. Martabat tinggi rendah. Wallahu'alam atas dunia. Tapi yang ketiga, martabat di sisi Allah. Darajah di sisi Allah. Siapa yang Allah angkat darajah? Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah angkat darajah pada mereka yang beriman. Allah angkat darajah pada mereka yang mempunyai ilmu. Wallazina utul ilma. Mereka yang diberi ilmu yang Allah angkat darajat. Beriman dan mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkat darajah. Walaupun atas dunia itu dia kedudukan rendah sekalipun. Hak mana hak Tuhan redha? Balik kepada Al-Quran dan hadis. Radhiyallahu anhum wa radu an. Redha Allah Ta'ala pada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala redha pada mereka yang beriman, pada mereka yang beramal soleh. Atas dunia, sementara. Cuma, dunia yang dikodokkan oleh Allah, dunia yang dikodokkan oleh Allah, akan menjadi bekalan akhirah, kalau dunia tu berada di tangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah qadakkan kejayaan dunia kepada mereka yang Allah qadakkan beriman dan beramal soleh. Dunia tu menjadi bekal hari akhirah. Itu je. Allah qadakkan dia dapat pangkat. Allah qadakkan dia sihat. Allah qadakkan dia kaya, serta Allah qadakkan dia beriman soleh, pangkat, sehat, kaya akan jadi bekal akhirah. Ada ni. Sebaliknya, Allah qadakkan pangkat, kekuasaan, Allah qadakkan sihat, Allah qadakkan kaya, bila mereka yang Allah qadakkan kufur dan melakukan kemaksiatan, dengan pangkat, dengan sihat, dengan kaya, menjadi api neraka pada hari akhirat. Itu je.
Sebaliknya, Allah qadakkan yang pahit. Atas dunia dia orang tak ada pangkat. Atas dunia dia orang tak sihat, banyak penyakit. Atas dunia dia orang miskin. Yang Allah qadakkan dia beriman soleh. Semua ujian tu akan meninggikan darajah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Gitu jelah. Jadi kalau Allah qadakkan atas dunia beriman soleh, Allah qadakkan kejayaan, ketinggian atas dunia, ataupun Allah uji bagai-bagai atas dunia. Yang Allah qadakkan kejayaan, yang Allah ujikan bagai-bagai, kedua-dua itu adalah bekal akhirah pada mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah qadakkan beriman amal soleh. Allah qadakkan kejayaan dunia. Kejayaan dunia itu akan jadi bekal akhirah. Allah qadakkan beriman amal soleh. Allah qadakkan dia sakit, dia miskin. Ada ni. Jadi ujian daripada Allah tu, itu darajah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Macam sekarang lah. Allah qadakkan di Asia Barat, umat Islam di Syria, umat Islam di Palestin, macam-macam berlaku huru-hara, umat Islam di Afrika dengan kebulurangnya, dengan apa semua. Kalau umat Islam yang diuji dengan bagai-bagai itu, Allah qadakkan dia beriman soleh. Semua ujian akan meninggikan darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Negara umat Islam dekat je dengan hak saya sebut tadi tu. Dekat sahaja. Sebelah sahaja. Yalah. Hak UAE ke apa ke kan, dekat belaka tu kan. Negara mereka segala-gala. Negara mereka segala-gala kemewahan ada di negara mereka. Rakyat mereka tak payah kerja pun, duduk saja je. Kerajaan tangguh. Segala-galanya ada serba-serbi. Itu hak qadak atas dunia. Kalau Allah qadakkan beriman orang soleh, itu semua jadi bekal akhirah. Tapi kalau Allah tidak qadakkan beriman orang soleh dengan kekayaan, itu semua akan jadi bahan api neraka pada hari akhirah. Gitu je. Hak satu negara ni hacul lebu, hidup susah. Satu negara umat Islam ni segala-gala ada. Dua-dua sama saja. Kalau Allah qadakkan beramal soleh, kedua-dua tu semuanya bekal akhirah belaka. Itu je. Bukan kejayaan dunia tu penentuan. Orang ni orang yang Tuhan redha, orang yang Tuhan berkati, orang yang Tuhan bersama. Dah. Dunia hanya sementara, dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk tu. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syirbata ma'. Jikalau adalah dunia itu menyamai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, nescaya tiada memberi minum oleh Allah akan orang kafir walaupun seteguk air. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, dunia tak ada nilai. Walaupun dia tidak beriman, walaupun dia tidak orang soleh, dia nak dunia, dia usaha dunia, dia akan berjaya dunia. Dia nak kaya, dia usaha, dia dapat kekayaan. Dia nak pangkat, dia usaha, dia dapat pangkat atas dunia. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dunia tak adil lah. Kalaulah Allah qadakkan atas jalan istidraj kepada mereka yang kufur dan melakukan maksiat, maka dunia tu akan menambahkan beban neraka pada hari akhirah. Ada ni. Atas jalan istidraj. Pada istidraj, wa a'udzubika minal makri wal istidraj. Ada doa tu. Kita minta berlindung daripada tipu daya, makri. Wal istidraj ni
tipu daya jugalah, lebih kurang. Wal istidraj ni macam tipu daya jugalah. Cuma yang saya biasa mengajinya, Tugu terjemah dengan permua. Permua ni kita tak faham orang Terengganu ni. Orang Terengganu faham permua ni buat manja. Jadi meta budak tu. Pada jadi meta. Jadi mua dah budak ni duk ngetuk. Duk ngetuk. Tak apalah. Bukan duk ngetuk. Tak sungguh. Banyak macam tu. Jadi mua cucu duk ngetuk. Lah. Kalau toki bekeng pun kalau. Tuk bekeng pun kalau. Oh, dengan nok dulu patang lepa sikit nak cubi. Patang lepa dah. Kena ke cucu, getar di cucu itu. Toki bekeng tu. Tuk bekeng. Apa dah? Apa apa? Mati apa? Mapuh kaki ke apa? Mati kaki. Bukan mapu. Mati kaki. Mati kaki toki bekeng. Tuk bekeng. Habis. Kuku ni apa ke? Kuku taring dia tupu dah. Akhirnya jadi mua budak tu. Tapi bukan cerita ke sini lah. Cerita ke sini. Kita faham mua gitu dah. Ni tak ni. Permua ni. Tuhan beri. Tuhan matikan neraka. Mua ni apa? Biasa waktu gua saya contohnya. Permua ni macam ayam daging. Macam ayam daging duk banding kan. Ayam kapung malam gelap tak boleh makan. Ayam daging malam tuang dia pasang api. Ayam daging makan siang malam. Kalau tengok situ kok mana hok tuang dia sayang. Ayam daging tak boleh makan siang malam. Ayam kapung ni kok malam tak nampak. Tak makan ayam kapung. Nampak situ ayam daging tuang dia sayang. Dok. Nak semua gemuk cepat, nak semulih nak jual. Gitu. Ayam kapung ni, dia pakai mapuh dengan sakit gitu je. Semelih dok sekarang ni. Dia tak semelih ayam kapung ni tu. Pakai mati gitu je lah, tak semelih. Siang lah, sayang lah. Tapi kalau tengok pada zahir kok, ayam daging lah hak tuang dia sayang. Dah siang malam boleh makan. Ada. Cukup masa, kamu dah semelih. Gitu. Atau lebih kurang lah. Biasa tu buat contoh. Mana dia Tuhan tak redha. Tuhan tak redha. Tapi dah nak Tuhan pun beri. Sampai masa mati neraka. Pandai ni. Dia panggil istidraj dia panggil. Falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Tuan kata. Apabila lupa mereka itu akan peringatan, akan apa yang diperingatkan. Membuka oleh kami atas mereka itu akan macam-macam segala nikmat Allah atas jalan istidraj. Tahui pangkat, tahui kedudukan. Sehingga bergembira mereka dengan apa yang mereka dapat. Mereka gembira. Dah dapat pangkat. Mereka gembira dah. Berbangga dah. Jadi sombong dah. Jadi angkuh dah. Akhaznahum baghtah. Kami akan cabut daripada mereka. Hal keadaan terkejut. Mana apa? Kami matikan mereka dan terkejut. Akhirnya seksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nak. Tak berilah. Beri. Berbangga dia, bergembira dia. Hingga kan lupa diri dah. Apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan sebelum ni. Semuanya buat heran dah. Sebab apa? Sebab sudah ada pangkat yang tinggi. Sampai masa Tuhan tarik tiba-tiba. Sama ada Tuhan tarik pangkat. Sama ada Tuhan mematikan cara tiba-tiba. Maka seksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ni? Istidraj orang panggil. Apa yang dapat atas dunia ni, qada yang mana? Itu bukan berarti Allah redha, bukan berarti Allah kasih, bukan berarti Allah bersama. Redha, mereka beriman beramal soleh. Allah bersama, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui alimu akan bahawasanya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa.
Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama dengan orang yang beriman. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih akan orang yang melakukan kebaikan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang bertakwa. Allah redha, Allah bersama. Allah kasih pada mereka yang bertakwa. Bukan mereka yang Allah Ta'ala qadakkan kejayaan atas muka dunia yang sementara. Tapi apa yang berlaku? Kesemuanya pilihan Allah, keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa tujuan tak tahulah. Tapi ya, lebih kuranglah kalau kita ambil faham maksud dia. Dia kena ujian lah kita kata. Kena ujian, maknanya dikata oleh orang macam-macam. Sekarang ni kan, kalau tersilap sedikit, orang waira, olah, malu bukan pada diri lah. Sekeluarga malulah sekarang ni. Sekarang ni mudah aib dibuka. Cukup mudah. Orang pun jaja keaiban. Orang pun cerita keaiban. Pada masyarakat macam mana nanti. Sekarang ni. Tapi mana ceritanya, dia tidak uji dengan, yelah, ada berlaku kesilapan lah. Kesilapan betul ke ataupun tidak, atau Wallahualam lah. Tapi bagi pandangan orang, satu kesilapan. Maka dikata macam-macam. Berbetulan orang ni orang main bola. Orang main bola. Lepas dijaring go, dia pun angkat baju dia, baju bola dia, ada t-shirt di dalam. Allah bersama dengan kami. Apa maksud dia? Sekarang dia dan keluarga dia kena ujian. Dikutuk oleh orang ramai lah. Jadi lepas dijaringkan go, dia angkat baju, di baju dia tertulis Allah ketuhan gitulah, ataupun Tuhan bersama dengan kami. Apa maksud dia? Sebab Allah qadakkan dijaringkan go, mana dia betul. Maksud dia gitu, Wallahualam lah. Kenapa dia angkat baju, Tuhan bersama dengan kami. Mana yang kamu duk kata kami macam-macam tu, Tuhan bersama dengan kami. Buktinya Tuhan qadakkan saya boleh jaringkan go. Gitu lebih kurang maksud dia tau. Sebab lepas jaring go. Jaring go tu bukan Allah pilih. Bukan keizinan Allah. Jadi bila Allah izin dijaringkan go, mana Allah bersama dia, dia betul lah maknanya. Kenapa jadi dia angkat baju, Tuhan bersama dengan kami. Selepas dijaringkan go. Kan ada maksud sebaliknya. Dia kena ujian. Maknanya dia dan keluarga dia jadi dipermalukan oleh orang ramai. Betul tak betul tu hal lain. Lepas tu macam mana? Betul-betul ni? Akhirat yang menentukan nanti. Akhirat yang menentukan nanti. Siapa yang akan jadi muflih? Siapa yang akan boleh pahala banyak? Atas dunia, boleh je atas dunia ni. Tapi di akhirat akan menentukan. Siapa yang boleh pahala banyak? Pahala tanpa dia buat amal. Pahala. Nak jadi pahala ni bukan mudah ni. Nak jadi pahala ni akidah kena betul. Nak jadi pahala ni buat kena betul pekoh. Nak jadi pahala ni buat hati kena ikhlas. Baru ada pahala. Tapi boleh pahala tanpa buat amal. Alah. Orang kata macam-macam pada orang lain tu, dia beri pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tukang terima pahala. Nak jadi pahala ni bukan mudah. Dosa yang ada pada diri tu, dosa pada diri tu neraka lah. Kalau tidak bertaubat. Terkadang dosa tu tanpa taubat. Tuhan ambil dosa tu, Tuhan letak pada orang lain. Gimana kira? Pahala tu buat amal. Terkadang boleh pahala tanpa buat amal. Dosa ni neraka ni. Malaikat kalau bertaubat, Allah Ta'ala ampuni. Maka tak adalah neraka dosa itu. Terkadang tanpa taubat, tanpa Allah ampuni. Tapi Allah ambil dosa itu, Allah letak ke catatan dosa orang lain. Faham tak? Kena bersapa seumpama itu. Atas dunia sedap-sedap lah.
Katalah sesedak-sedaknya. Hinalah sesedak-sedaknya. Permalulah sesedak-sedaknya. Tapi kita semua mati belaka. Masyar yang menentukan siapa yang bergembira, bergelak ketawa, siapa yang akan tersungkur, yang akan sesar sesesarnya di padang masyar. Faham tak? Pahala yang kita buat tu bukannya mudah di pahala. Tawih pada orang. Tak ada pasal-pasal pergi kutuk rumah tangga orang. Kau mana? Tak ada pasal-pasal pergi kutuk rumah tangga orang. Padahal tu bukan tok laki mung pun. Mesti buat bukan tok laki orang. Bukan tok laki mung. Bukan tok laki adik-beradik mung. Mu tak kenal pun dia laki bininya. Yang kutuk tok laki dia buat apa? Kita bela apa? Pejuang wanita apa ni? Bela nasib wanita. Nak bela. Bela macam mana? Masyar kita siapa nak bela lagi? Masyar siapa nak bela? Nak bela ni kaum wanita kita ni. Siapa daripada masyar? Mumung aku-akulah jawapan dia. Cari penyakit. Taklah. Pahala dapat tanpa buat amal. Dosa dikeluarkan dari catatan tanpa bertaubat. Dosa itu akan diletak di catatan orang lain. Atau di hari akhirah. Tapi nak ceritanya atas dunia. Keluarga dikena seumpama tu. Tapi apabila jaring kangguk, angkat baju. Tuhan bersama dengan kami. Apa maksud? Maksudnya, kalau saya faham lah. Maknanya, Tuhan izinkan dia jaring kangguk. Mana Tuhan kira dia betul lah. Dia orang betul, bukan orang salah. Mana kalau perlawanan tu dia tak boleh jaring go pas sudah, mana dia salah lah. Kau macam mana? Apa pasal angkat baju? Tuhan bersama dengan kami. Mana dia dan keluarga dia. Kenapa? Dah. Dijaringkan go ke tidak, itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bersama dengan dia kalau dia benar. Allah tidak akan bersama dia kalau dia salah. Itu je. Ada ni. Ada satu kisah tu. Jadi, ni cerita orang agama lah ni. Orang agama dia berselisih faham. Maka dia pun berpecah kumpulan. Hak ni kutuk ni, hak ni kutuk ni. Mana ni kumpulan agama lah ni. Kumpulan agama. Jadi dia berpecah kepada jemaah lain-lain. Orang ni kata betul, dia salah. Orang ni kata salah, dia betul. Gitulah antara dua kumpulan ni. Sampai masa matilah hak seorang. Hak ketua, hak sebelah tu mati. Sampai masa mati. Orang ni kata, itu tanda dia salah sebab dia mati awal. Allah. Kata kat mana pula gitu? Ni orang agama ni. Ni orang agama. Jadi, dia jemaah agama. Kemudian dia ada pertelingkah. Maka terpecah pada dua kumpulan. Sebelah ikut ketua, sebelah ikut dia punya timbalan. Dia berpecah ni antara ketua dengan timbalan. Jadi sebelah ikut ketua, sebelah ikut timbalan. Mana berpecah cara, patut berpecah kutuk-mengutuk lah. Mengaku betul salah. Masing-masing buka keburukan masing-masing lah. Sebab masa-masa baik tu, kenal lah baik buruk masing-masing kan. Lepas pecah ni, dia pakat buka habis lah keaiban. Duk asyik pecah. Matilah hak timbalan. Hak belah halik ketua ni kata, itu bukti dia betul, belah sana salah. Sebab Allah matikan dia awal. Maknanya dia orang salah. Orang ini pula hak mati ni pula. Matilah hak ketua kami. Sebab ketua kamu atau jin cekek tekak dia. Dia main gitu pula. Kata orang nyakit kata. Dok. Allah qadakkan dia mati awal, maknanya berarti dia salah. Kalau dia betul, Allah takkan mati awal. Kata pelik sungguhlah. Hidup mati itu qadak Allah. Qadak Allah, reda Allah tak berlaziman. Orang umur panjang, belum tentu Allah reda. Orang umur pendek, belum tentu Allah tidak reda. Imam-imam muktabar, umur pendeknya. 560 meninggalnya. Ada ni. Nabi SAW, umur 63 meninggal. Dah, kalau kira umur,
Orang kita umur 65, 70, 80. Tuhan redha daripada Nabi SAW lah. Tak mak Nabi 63 je Tuhan hidup. Gitu. Tapi nak ceritanya, pelik punya pemahaman. Ini cerita orang yang aliran agama dah. Dia berpecah sesama dia. Kemudian mati yang sebelah tu, itu tandaan bahawa dia salah, Allah tak redha sebab Allah mati dia dulu. Tapi kita kejaklah bahagian kitanya, qada Allah, baik, jahat, manis, pahit, qada Allah, pilihan Allah, keizinan Allah. Qada Allah, redha Allah, tidak berlaziman. Itu je. Ada ni. Kemudian saya ingat minggu lepas nak masuk dah kepada persoalan bahagian kita pula. Semua yang berlaku qada Allah, kita wajib redha. Yang dahulu dalam buku 20 sifat hati yang terpuji dan terkeji tu kan. Sifat mahmudah yang ke-9. Redha dengan sekalian qada Allah. Termasuk qada yang jahat. Wajib redha dengan qada Allah. Termasuk qada yang jahat. Wajib redha dari sudut ketentuan. Wajib redha dari sudut qada Allah. Haram redha kepada perkara jahat. Dari sudut perkara jahat tu pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba sendiri tetap qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara dua sujud. Dan sunat membaca padanya pada duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan doa yang tidak disunatkan angkat tangan dan tidak disunatkan raut muka. Doa yang disunatkan angkat tangan tetapi tidak disunatkan raut muka, doa kunut. Dan doa-doa yang lain disunatkan angkat tangan dan disunatkan raut muka. Kan doa kan angkat tangan. Angkat tangan ni afdalnya kita himpun 12 tangan. Boleh juga nak cerah, tapi yang afdalnya kita himpun. Kemudian tapak tangan tu ke atas lah. Jangan tutup. Allah tutup tangan nak minta mana kita tutup. Nak beri pun tak jadi dah tutup. Buka. Tangan ke langit. Ni kadang-kadang dia tutup, kadang-kadang dia ubuh di batang hidung. Sambil-sambil dia gosok hidung, dia nak suruh dia mancung. Hidung tu kemek-kemek lah, mancung ke mana. Buka. Buka. Kemudian
angkat paling rendah membetuli dua bahu. Paling rendah. Membetuli dua bahu. Tapi kalau zaman saya budak-budak, bandar tak tahulah. Tu imam sama, tu anak makmum sama. Masa tu imam berdoa lepas mayang, letak atas riba belaka tangan. Atas riba. Orang bandar. Ada tak dulu gitu? Tak riba juga. Lepas tu bila naik? Bila naik? Bila naik? Dah sungguh masa saya budak-budak ingat gitu. Ngetuk tu imam pun sama. Semua. Makmum sama semua. Tangan tak riba. Jadi naik tu bila? Siapa yang ajar jadi naik tu? Siapa yang ajar dia naik? Ada lah tu. Ada yang perbetulkan. Wallahualam lah. Dah lah daripada atas riba kan. Atas riba lah sedap. Tak lengah. Angkat ni lengah kau. Bila jadi angkat? Bila diangkat? Berubah tu bila? Bab lain lah. Ingat tak dulu? Imam salam yang pertama sahaja, kita makmum ni bisalam lalu dah. Ingat tak? Tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun assalam. Kita paling dah. Tak sama. Tapi makna imam belum lagi salam kedua. Mana kata imam ngam-ngam lah. Imam salam kedua, kita salam pertama. Gitu ada. Makna lepas imam salam pertama, kita terus wisalam. Tapi sekarang, bila kita wisalam pertama? Lepas imam selesai salam yang kedua. Bila berubah? Bila berubah? Tak ingat? Tapi ingatlah dulu. Imam salam pertama tu, kita wisalam dah. Ketika imam sedang salam kedua lah maknanya. Kita salam pertama dah. Tapi sekarang ni, di mana-mana masjid sama je. Imam salam kedua sudah, barulah makmum salam pertama. Itu lebih afdal. Kalau imam salam pertama, makmum salam pertama dah, okey je. Sebab dia tidak serentak dengan tu imam. Cuma lebih afdalnya, biar imam selesai salam yang kedua, barulah makmum salam yang pertama. Tapi bila jadi berubah? Pilih afdal. Macam tadilah, tangan tak riba masa berdoa. Sunat angkat. Sekurang-kurangnya separah dengan bahu. Bila angkat? Tak bukan. Sebab amalan ni macam sama je semua tepat. Gitu belaka. Ni dah. Semua tepat gitu belaka juga. Tak dah pun. Semuanya tunggu imam salam kedua, baru salam pertama. Semua tepat. Bila berubah? Kenapa berubah? Mesti kerana ada yang memperbetulkan. Takkan jadi berubah tiba-tiba. Mesti ada yang memperbetulkan. Ke ada mengajar orang TV ke mana? Sebab kalau nak kira orang mengajar di Masjid Surah, tak banyak. Kalau dulu mana ada orang mengajar mana. Masjid Surah ni pun. Kalau nak kata orang belajar dalam FB tu, tak ada FB. Bukan mengajar orang TV kot. Takut mengajar orang TV kot. Kan dulu kan, orang tak ada ilmu. Sinar Islam dulu. Ingat tak? Sinar Islam malam Jumaat. Dululah. Masjid Surah tak ada orang mengajar. Jadi mungkin situ orang kali. Dan sebab sekarang ni, jadi berubah tu semua tepat. Yang asalnya semua tepat. Maknanya buat gini asalnya, tapi jadi berubah molek tu semua tepat. Tak ingat tau. Ilmu tak ambil mana. Jadi dia angkat tengah sekurang-kurangnya membetuli dua bahu. Itu hak doa bila sunat, raut muka. Raut muka, bukan cium tangan. Tak ada tu. Dia berdoa. Amin. Dicium. Tak ada orang suruh ciumnya. Raut muka, bukan cium tangan. Ada habis doa. Dia pun dada. Sebab tak berpunggung. Habis doa. Amin. Dia masuk dalam kau. Dia masuk dalam hati dah. Tak ada. Raut muka.
Bukan cium tangan, tidak ada asal, tidak ada mari daripada mulut tahu. Cium tangan tidak ada. Budada tidak ada. Sunat raut muka. Tapi ketika membaca kunut, angkat tangan, muka tak disunatkan raut. Hak ni. Berdoa tetapi tidak disunatkan angkat tangan, doa ketika duduk antara dua sujud. Sekurang-kurang, Rabbighfirli sekurang-kurangnya. Ada yang membaca Rabbighfirli 3 kali. Atau sekurang-kurang lah. Pada ni. Hak tamak ninah tu syarat bagi rukun. Hak tamak ninah tu. Tak ada tak mana tak sah lah pulaknya. Hak tak mana. Hak bacaan tu. Sekurang-kurang Rabbighfirli sekurang-kurang. Tapi masih lagi makruh. Tapi sudah terhasil sekurang-kurang pahala sunat membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Jadi duduk sujud terdahulunya didatangkan 4 syarat. Duduk sujud ada 4 syarat. Hak ni nak bicara hak yang disunatkan. Kemudian pada masa duduk antara dua sujud, kita sunat letak tangan di hujung di hujung betih. Hujung peha. Betih lain. Betih. Hujung peha. Di hujung peha. Kita letak tangan atas hujung peha tu, sunat tangan kita rapat. Jari rapat. Kita angkat tangan masa takbir, masa nak rokok, masa nak iktidal, masa bangkit tasyahud awal, kita angkat tangan kan? Jari tangan sunat renggang sedikit. Jangan rapat. Renggang sedikit. Jangan renggang banyak. Renggang sedikit. Masa kita rokok, kita letak tangan atas kepala lutut. Kalau tangan atas kepala lutut masa rokok. Jangan rapat. Jangan renggang banyak. Renggang sedikit. Jadi masa angkat tangan, renggang sedikit. Letak tangan atas peha, atas lutut pada masa rokok. Jari renggang sedikit. Letak tangan atas lantai. Pada masa sujud, rapat jari. Letak tangan atas lutut. Ketika duduk antara dua sujud, rapat jari. Jangan renggang. Rapat. Ini semua sunat hai'ah belaka. Ada skill dia belaka. Ada ni. Tak sedap lakung lah. Belajar tak belajar, orang boleh tengok. Letak tangan macam mana. Rapat ke jari cerah? Rapat. Kemudian nak letak ni biar hujung jari sama dengan hujung kepala lutut. Ada ni. Jangan pergi peluk kepala lutut. Mana letak hujung jari sama dengan jari rapat. Letak ni. Ni lutut, letak gitu. Tahu tak dah? Kau dah tahu nak letak, takut terlebih, ambil kayu pembaris. Bubuh cacang situ. Ambil tu apa? Hak batang tu. Hak air tu pun tak apa, hak air tu. Siku. Orang apa siku dah? Siku ni siku. Orang panggil siku. Ada. Bukan siku tu orang nukang tu kan. Tu. Siku. Ambil benda siku tu bubuh. Tengok. Sama tak dengan ni. Ni dia hidup peluk kepala lutut. Ataupun dia hundur ke belakang. Dah. Jari rapat, ni hujung ni peha, ni lutut, kepala lutut ngam. Hujung jari dengan itu sunat hai'ah di dalam sembahyang. Tak pahala sunat belaka tu. Letak tangan atas peha tu pahala sunat dah. Letak mana pun boleh pahala sunat dah. Kalau dia letak bawah, sah je. Duduk ada sujud, tangan dia letak bawah. Itu gitu. Kerana kamu. Kalau buat gitu orang apa ambil gambar. Viral dan FB. Apa benda dia ni? Duduk atas sujud, tangan duduk tepi. Sah je. Tangan sunat letak atas peha. Tu satu sunat. Letak jari macam mana? Sunat rapat. Letak di mana? Biar hujung jari sama dengan separah dengan kepala lutut.
Itu sunat hay'ah di dalam sembahyang. Ada skill dia belakang. Tak sudut kaki lah. Tak sudut kaki. Belajar. Itu sunat hay'ah. Aku ketika duduk sujud, sunat membaca Rabbi firli. Ya Tuhanku, ampuni dosa aku. Warhamni, kesambelah akan daku. Wajburni. Wajburni ni tampal oleh kamu akan daku. Dijabar, jabar itulah. Kan? Dijabarkan dengan sujud sahwi lah kita. Dijabar mana apa? Ditampung. Kan? Ditinggal sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Sunat yang dijabarkan dengan sujud sahwi. Itu jabar. Jabar ni tampung lah. Warfa'ni. Dan angkat oleh kamu akan daku, angkat darajah. Warzukni. Dan rezeki oleh kamu akan daku. Wahdini, dan hidayah oleh kamu akan daku. Wa'afini, dan afiat oleh kamu akan daku. Afiat ni lebih tinggi daripada sehat. Sehat, mari daripada sakit. Afiah ni, tak kena sakit daripada awal. Tu afiah. Kalau kita tak sehat wal afiah. Kenapa gitu? Dan ni bahasa ni. Bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan. Sehat wal afiah. Jadi wal tu. Dan bahasa Melayu ni bukan bahasa Arab bukan. Bukan gitu. Macam mana sekarang? Sehat wal afiah. Sehat wal afiah. Wah tu dang loh. Ke mana? Dia sehat. Sakit. Ya Allah, we jadi sehat semula. Afiat ni, kita minta selamat tak kena penyakit. Tu afiat. Jadi, minta afiat lebih tinggi daripada minta sehat. Minta afiat tu. Wa'fu anni, dan maaf olehmu akan daripada kesalahanku. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita daripada kesalahan. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita daripada kesalahan yang kita lakukan. Dia sekurang kata tadilah Rabbi firli tu sekurang-kurang. Memang ada. Dia Rabbi firli 3 kali. Tapi setengah pandangan Rabbi firli 3 kali, hukumnya masih lagi makruh. Contohnya, kita pelengkapkan doa ni. Dia doa ni, kalau kita berjemaah dengan guru tua-tua, dia mana apa? Dia baca tu comel je. Kalau kita ikut Tok Imam Kapung ni, baru baca separuh, dia turun sujud kedua dah. Baca apa dia? Dia duduk ni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fa'ni, sujud dah berapa kali dah. Kau ni. Dah ni cepat sangat ni. Macam mana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Dah ni sambil-sambil tengok sujud ke? Dah, cepat. Dia kalau tunggu pondok, kita boleh baca comel. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang kita minta ni, dalam duduk tersujud ni, mana kau hak kita tinggal tak apa? Tak minta tak apa? Ada tak antara yang kita minta ni? Rabbi firli, tak payah minta. Warhamni. Warhamni tinggal. Tak perlu pun warhamni. Minta kesambelah daripada Allah. Tak payah pun. Gitu. Wajburni. Kita minta Tuhan tampal kekurangan yang berdiri kita. Tak perlu. Warfa'ni. Kita minta Allah tak angkat kita punya darajah di sisi Allah. Tak perlu. Warzukni. Wahdini. Minta hidayah. Tak perlu. Wa'afini. Minta afiat. Tambah. Tak mahu afiat. Nak jadi masuk hospital. Atau kata, dalam doa 3 sujud ni, mana kau antara hak banyak ajar doa ni,
kita tinggal tu dua ke kita tinggal. Dok mustahak mana hak tu? Ambil separuh je. Hak mana? Hak mana yang kita rasa tak mustahak? Antara hak kita baca doa ketika doa tersebut, mana hak kita kira tinggal ada apa? Sebab apa? Tak penting. Hak mana? Jadi kenapa cepat? Anak belaka memang anak belaka lah ada dalam ni. Tapi macam mana boleh cepat? Sekejap je sujud yang kedua dah. Laju cepat. Tapi kalau duduk pondok memang situ kita boleh baca doa tertib molek je. Memanglah kita tak boleh nak panjang ketika duduk sujud dengan dua kali sujud tu. Sebab duduk antara sujud hukum pendek. Dua kali sujud tu rukun panjang. Memanglah kita tak boleh nak panjangkan duduk antara dua sujud nak banding dengan sujud dua kali tu. Dia kalau duduk pondok ni, sujud tu pun kita boleh tasbih comel-comel. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Barulah bangun. Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Allahu akbar, sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul, Allahu akbar. Adakah jadi panjang ketika duduk sujud daripada sujud? Dah. Tapi kalau disujud pun cepat dah. Lepas tu siapa duduk ada sujud, Rabbighfirli warhamni. Tertib pula. Akan jadi panjang ketika duduk antara sujud dah daripada sujud dua kali. Kalau sujud dua kali tu kita buat cepat. Bukan, kenapa nak cepat pula ketika sujudnya? Dia banding gitu. Sebab dia sujud tu cepat dah. Kalau dia pelambat pula Rabbighfirli warhamni jadi panjang. Duduk antara sujud dua kali sujud. Jadi panjang duduk sujud lah sebab kamu sujud cepat sangat. Sujud tu kena tertib molek bacaan dia. Itu rukun yang paling tazallul. Mana dengan tasbih kita meninggikan Allah Ta'ala, dengan hay'ah kita menghina diri kepada Allah Ta'ala. Masa itulah bacaan tasbih kena tertil, hati kena hadir. Hati kena hadir, kena mari. Masa tu tazallul, hina diri kita dengan Allah. Ada ni. Sekarang bacaan kita tu, Subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Itu bacaan kita. Perbuatan kita, letak dahi, muka, tepat mulia di tepat kaki pijak. Itu perbuatan kita. Hati masa tu kena hadirkan tazallul, hina diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa tu janganlah cepat. Kemang bangun kepada duduk ni pun kita berdoa kepada Allah pula dengan tertib pula. Tapi kalau kita ikut tu imam hak laju, kita kena ikut pasang dia lah jadinya. Lah kita tak boleh nak ketinggalan daripada imam, jadi makruh pula. Tapi memang kalau kok kapung, duduk antara dua sujud tu, nak baca doa comel-comel tak sempat. Separuh kita baca doa tu, dia Allahu Akbar, sudah berpindah pada sujud yang kedua dah. Jadi akhir kita pun, Wafili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afa'ani. Apa benda kita minta pun tak tahu. Tu kata macam tak penting tu. Lepas tu tanya, mana antara doa kita ni yang kita kira potong buang tak penting. Tak ada sehabuk pun. Hak kita nak belaka tu. Bila kau tempat yang paling mustajab doa? Di dalam solat. Dalam solat lah tempat yang paling mustajab doa. Doa pula bukan doa yang kita tambah. Doa tambah dalam sujud ke, tu doa kita tambah. Hak ni doa hak datang dari Nabi sendiri dah ni. Ni doa Nabi hak datang dari Nabi sendiri ni. Rabbighfirli warhamni wajburni ni bukan doa yang kita tambah dok ni.
Ini doa hak bacaan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi, doa dalam solat. Tika mana lagi hak nak kepada tempat yang paling comel berdoa, paling mustahak doa, melainkan dalam solat. Cuma kita nak comelnya, kita fahamlah makna sikit-sikit. Apa yang kita nak minta tu, wabifirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fa'ani. Sekarang boleh beli dah poster tu, hak bacaan solat serta dengan terjemahan. Ada kedai-kedai kan? Beli tapet rumah, anak-anak boleh tengok. Ni, yang kamu duk baca ni daripada awal solat sampai ke salam. Apa makna dia? Barulah mudah sikit kita nak jaga hati kita dalam solat. Bila kita ingat akan bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat. Dan sunat padanya, pada duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Dan demikian lagi sunat duduk iftirash pada segala duduk yang di dalam solat yang ada sembahyang, yang lain daripada duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir, duduk tawarruk. Duduk antara sujud. Duduk tasyahud awal. Duduk ganti rukun berdiri bagi orang yang tidak kuasa pada sembahyang fardu. Duduknya iftirash. Kebanyakan duduk dalam solat adalah duduk iftirash. Tasyahud akhir, baru tahiyat akhir belah duduk tawarruk. Dan duduk iftirah lah dipanggil duduk qu'udu ibadatin, duduk ibadat, iftirah. Baca Quran, sunnah iftirah. Belajar, sunnah iftirah. Seorang abuk tak ada iftirah. Sela belaka, tarabuk belaka. Duduk iftirah dia kata sakit orat lah. Sebab kita tak biasa buat. Kita tak biasa buat. Dia duduk tarabuk, kita duduk bersela kitanya. Dia iftirah. Saya pernah sejarah satu tok guru. Sejam duduk bercakap dengan tok guru tu. Dia iftirah daripada awal sampai kita balik. Yang kita ni nak duduk istirah juga, tak dah lama mana puasa lengah. Duduk gitulah, duduk ginilah. Tok guru tu istirah daripada awal sampai kita balik. Dan kita ziarah tok guru ni, duduk istirah jugalah mula-mula. Nak ikut tok guru duduk. Lama-lama dia puasa macam kerah. Benda bertipa ni kok. Mula tukar nak duduk bersela lah. Duduklah kita duduk akhir kemudian. Awal-awal je duduk iftirah. Tapi tu guru tu iftirah sampai kita balik. 2 jam ada duduk silap. Dia duduk gitu. Dia memang duduk gitu. Ni kita baca Quran pun duduk bersela juga. Bukan duduk iftirah. Baca Quran pula bukan lama sangat. Tak, duduk bersela lalu dah. Tak ada duduk iftirah. Dia memang iftirah lah. Duduk ibadat. Masa berdoa pun iftirah. Tapi lengah. Betul lah lengah. Kita duduk bersela lah. Tapi nak cerita duduk ibadat. Duduk ibadat adalah duduk iftirash. Cuma biasa tak biasa. Kita tak biasa. Bolehlah duduk iftirash sekejap. Lepas tu gak rasa lain macam. Duduk bersela lah lama-lamanya. Dah kita pula kelas pula. Lama. Dah baca Quran lama mana? Setengah jam. Setengah jam tak boleh iftirash. Dia orang lain baca Quran duduk atas kursi dah orang sekarang. Orang tu cerita lain lah. Cerita orang tua dia lengah. Dia duduk ibadah, duduk iftirash. Wallahu a'lam. Orang belajar ni duduk bersela pun muju. Kena gaya, pelunju. Dah main lengah. Dah main lengah tu go. Adalah macam mocik. Ada kelas tak selesa ustaz nak pergi ngaji. Bapa tak boleh belunju.
Dia nak belunju. Dia nak belunju. Dia kata tak boleh belunju Ustaz. Tak tahan dia kata tak boleh belunju. Oh dia kata tak ni. Dah mari lengoh mari apa ilmu tak masuk. Macam dia kata. Ilmu nak ilmu kan Kalau kita rasa tak selesa. Dia nak duduk bersela gitu. Nak duduk bukan bersela nak belunju. Tu orang panggil apa? Uzur. Atau panggil orang uzur. Ada orang. Dia belajar, dia belunju je. Nampak orang pun tak tahu dah. Nampak orang macam tak berapa gagah lah. Tak berapa gagah terpahang tu dia belunju lenguh. Masa tasing hari tu duduk atas kursi kan. Duduk kursi. Kaki duduk berayung. Sedap hidup berayung. Kaki duduk berayung. Ayuh kaki. Dah lengoh. Ini kitab Minhajul Abidin muka surat 6. Muka surat 6. Baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Dan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tetapi Allah jua menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah. Dan tetapi Allah jua tiada yang lain. Allah jua menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Allah akan kesesatan. Allah yang menyesatkan. Dan ia Allah jua tiada yang lain menghidayahkan kepada sesiapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki Allah akan hidayah. Dan ia Allah lebih mengetahui dengan sesiapa yang beroleh hidayah. Dan tetapi Allah juga menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyesatkan ni, kita duk baca sokmo kan? Kita duk baca sokmo. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Wa man yudlil, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyesatkan. Ini akidah kita. Baik, jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam Quran kita banyak duk baca ayat tu. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dalam ayat mana lagi? Dia ayat daripada ayat ni daripada surah yang lain-lain lah. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Di awal ayatnya, aturidu an tahtadu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Adakah kamu hendak memberi petunjuk hidayah kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Ini Tuhan tanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-88. Aturidu an tahdu man adallallah. Adakah kamu hendak beri petunjuk akan orang yang telah disesatkan oleh Allah? Beri petunjuk.
Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada dapat baginya jalan kepada petunjuk. Siapa yang menyesatkan? Allah Ta'ala. Ini hak rukun iman kita ni. Kufur maksiat tu kesesatan. Mari mana kesesatan kufur tu? Allah yang menyesatkan. Sesatnya Azazil, Allah yang menyesatkan. Sesatnya orang kafir, Allah yang menyesatkan. Itu dah pegangan kitanya. Dan orang ceramah tu kan? Orang ceramah. Perasan tak? Man yahdillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Bisa dah dengar orang ceramah? Man yahdillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Man yahdillah, siapa yang berhidayah oleh Allah, fala mudillalah, tidak ada yang boleh menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang menyesat oleh Allah, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah. Yang tukar ceramah tu hanya tunjuk jalan, tak boleh bagi hidayah. Duk baca semua. Hak tadi tu hak baca surah Kahfi. Surah Kahfi kan? Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Wa man yudlil, siapa yang menyesat oleh Allah. Tu suratul Kahfi. Allah yang menyesatkan. Hak dalam surah Al-An'am 125 tu kan. Saya duk ulang-ulang dahulunya. Dalil pegangan kita baik jahat kehendak Allah. Dalil pegangan Ahlussunnah wal Jamaah baik jahat kehendak Allah. Hak rukun iman yang keenam hadis Nabi tu jelas sangat dah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Baik iman dan taat kehendak Allah, wa syarrihi jahat, kufur dan maksiat kehendak Allah. Sebab dalam FB ni orang mengajar ni sesak ni. Hak jahat kehendak Allah ni, datangkan dalil hak jahat kehendak Allah. Dalil apa? Dalil hadis Nabi itulah. Hak rukun iman yang 6 perkara tu. Kalau ayat Quran, kena ingat ayat ni. Ayat surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Dan siapa yang mendaki oleh Allah akan bahawasanya mewidayah oleh Allah siapa, nescaya Allah akan membuka, akan melapangkan dadanya untuk agama Islam. Allah buka dada. Untuk faham agama, Allah buka dada. Nak faham agama Islam ni, kena faham akidah kena comel. Kena faham fiqh biar comel. Faham tasawuf biar comel. Jadi kalau Tuhan kendak dia dapat petunjuk, Tuhan buka dada dia, buka hati dia. Nak belajar agama. Ada ni. Nak belajar agama. Belajar dunia belah-belah tahun, tinggal buang dah. Tak pakai dah. Belajar ilmu dunia belah-belah tahun dulu. Lama mana dah buang? Habis kerja buang dah. Masa kerja tu buka lagi buku SPM dah. Masa kerja tu buka lagi buku SPM, buku STP, masa kerja. Lepas pecing tu buku SPM pun bakar dah. Mana? Belah-belah tahun tu. Duk mana ilmu dunia? Duk mana? Tak ada dah. Nak sahaja anak cucu, tak boleh ajar-ajar Tak pandai tak kerti apa pun. Belajar belah-belah tahun, bersengkang mata. Hidup segor-segor lagi. Buang dah. Ilmu agama, bekal akhirah. Sekurang-kurangnya ilmu fardu ain. Ulama sesungguh mudah dah kitanya. Ilmu fardu ain saja. Ilmu fardu ain pula berulang-ulang hak tula je. Sebab apa? Fardu ain tauhid sikit sangat. Fardu ain fiqh tasawuf pun sikit juga. Kalau masuk kelas fardu ain, hak tula je. Hak tu je. Hak sekurang-kurangnya.
Tapi terbuka dah hati nak belajar. Terbuka hati nak belajar. Kalau Tuhan kehendak, Tuhan beri hidayah. Itu je. Kalau Tuhan kehendak. Hak sebalik ni, hak takut ni. Wa man yurid an yudillahu. Ni. Wa man yurid an yudillahu. Dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesak oleh Allah akan sesiapa. Wa man yurid an yudillahu. Dan siapa yang mendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesak oleh Allah akan sesiapa. Allah kehendak menyesak. Ni kehendak Allah ni. Sesak ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Nescaya Allah Taala akan menjadikan dada dia sesak sempit, tak terbuka. Sebut kata belajar fardu ain ni wajib, tak belajar besar-besar, dia buat de je. Ada buat de. Buat dunno je. Buat tulis tu, buat de, buat dunno. Pada buat sepeli je. Faham buat sepeli? Faham tak sepeli? Buat sepeli je. Buat de, dunno, sepeli buat tulis je lah. Buat macam lembu kenyang je. Tapi bila ulang, kena belajar fardu ain. Daripada lembu kenyang, jadi lembu lapar. Buka mata nak marah. Mung je lah belajar fardu ain. Mung je lah pandai. Kita orang ni jahil belaka. Dia kata dia jahil tau. Belajar fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Apa? Ilmu wajib belajar atas masing-masing. Belajar ilmu fardu ain. Macam kita semayang lah. Kenapa semayang? Fardu ain. Kenapa kita puasa? Fardu ain. Kenapa zakat? Fardu ain. Kenapa tutup aurah? Fardu ain. Belajar ilmu fardu ain. Samalah. Wajib atas masing-masing. Tak belajar besar-besar. Jawablah. Fardu ain. Allah. Aku nak ngajar kamu boleh fardu ain. Mari aku ajar kamu fardu ain. Ya gitu, sedap bunyi. Kita belajar fardu ain lama dah. Kita boleh ngajar fardu ain. Nak fardu ain tauhid, mari rumah saya. Fardu ain fiqh, mari rumah saya. Fardu ain tasawuf, mari rumah saya. Dah. Sebut je ilmu fardu ain, balo. Sebut ilmu fardu ain. Sebab apa? Dia kata kita jahil tu. Dia memang mujahil sungguh. Susah. Tapi kalau Tuhan kehendak Tuhan menyesatkan seseorang, sebut kata wajib fardu ain dosa besar tak belajar, akidah salah dosa besar yang lain, semayang tak sah dosa besar yang lain, hati riak, wujud takut dosa besar yang lain. Semayang ni bukan hukum, bukan pada syarat panggil semayang belaka. Semayang dengan ilmu baru panggil semayang. Berjemaah dengan ilmu baru panggil semayang. Berjemaah rajin, belajar tak syarat berjemaah fardu ain tu. Sama kalau orang perempuan pula. Orang perempuan ni berjemaah fardu apa? Fardu kifayah. Orang perempuan ni tidak tutup berjemaah. Cuma lebih afdal bagi perempuan tua-tua berjemaah di rumah, di masjid daripada seorang diri di rumah. Tu. Lebih afdal perempuan yang tua yang sudah tidak ada bisa. Ni marah pula ngocik-ngocik bisa warna ngocik. Hak bisa macam mana? Tanya ayah haji. Ayah haji dia tahulah hak mana perempuan tua yang ada bisa, yang jangan. Masa muda dia ratu cantik, masa muda dulu. Ramai orang lelaki kapur tu minat ke dia. Orang lelaki kapur minat ke dia tu bini mati dah masing-masing. Jadi mak haji ratu cantik ni tok lelaki mati juga. Ayah haji hak gila ke dia masa muda ni bini mati juga. Lilah mata ayah haji. Mana mak haji jangok ni. Tak mari sejik ke hari ni. Ni. Ada bisa lah tu panggil. Dia nak cerita macam mana. Ada makcik tanya. Ustaz nak tanya Ustaz perempuan tu ada bisa tu macam mana? Tanya ayah haji lah kata. Tanya ayah haji. Mana perempuan tu ada bisa? Tak boleh lah. Nak bagi juga perempuan tu ada bisa ni. Kena pakai purdah lah. Kata bisa. Dan ni memang ayat kita. Mana perempuan yang tak ada bisa dah, mari dah keadaan pakaian biasa,
Lebih afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Tu je. Daripada seorang diri di rumah. Ada rumah, ada cucu balik. Berjemaah dengan cucu. Afdal berjemaah dalam bilik dia lagi. Dia berjemaah di masjid. Walaupun dalam bilik tu, makmum seorang je cucu. Di masjid, makmum ratus-ratus. Tetap afdal jemaah dalam bilik dia. Dan berjemaah di masjid. Sebab berjemaah ni makmum seorang, makmum dua orang, fadilat tak sama. 27 belaka. Faham tak ni? Dia panggil apa? Sama kaman, la kaifan. Sama fadilat 27. Tapi dia punya kualiti dia. Kuantiti sama. Makmum seorang, makmum 100 orang, fadilat 27. Mana apa tu? Kuantiti bilangan sama. Kualiti tak sama. Jadi makmum seorang, makmum dua orang, fadilat dia tak sama. Berjemaah di masjid, makmum ratus. Berjemaah dalam bilik perempuan tua tadi, makmum seorang. Tetap afdal dalam bilik dia. Ni gitu. Faham tak ni? Yang mari masjid sebab apa? Kalau maghrib isyak, nak belajar. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Tua ke, muda ke, ratu cantik ke, tak kira. Kalau bab belajar, kena mari belajar belaka. Bukan bab berjemaah, bab belajar. Jadi perempuan berjemaah tidak dituntut. Tapi nak berjemaah untuk dapat fadilat. Fardu ain kena belajar syarat berjemaah. Belajar tak fardu ain syarat berjemaah? Tu ilmu, tu ilmu. Berjemaah tu amal. Berjemaah tu amal. Amal untuk dapat fadilat. Amal untuk dapat fadilat. Ilmu macam mana? Tu fardu ain. Fardu ain. Tapi kalau Allah kehendak berhidayah, terbuka hati. Mudah-mudah je. Kalau Allah kehendak bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah akan jadi dadanya, sempit, tak terbuka pun, tak nampak pun bab hukum. Kewajipan belajar fardu ain, haram dosa besar. Kalau tak belajar ilmu fardu ain, awak tak tahu je. Tapi nak amal sunat. Ni. Itu kata bahagian masing-masing. Tuhan kehendak kebaikan, Tuhan akan buka dada dia. Tuhan kehendak kesesatan, Tuhan akan jadi dada sempit, tak terbuka. Macam ginilah. Semayang wajib, tak semayang dosa besar. Orang tak semayang, Tuhan tak buka hidayah. Dengar saja je. Samalah. Belajar fardu ain tu wajib, tak belajar berdosa besar. Dia dengar saja je. Samalah. Kalau tak hidayah, samalah. Macam orang yang tinggal semayang. Mudah semayang dia tahu, tak berdosa besar, dia tahu. Tapi dia buat senyap, dia orang nasihat dia. Kalau tak marah lah, dia senyap je. Sama juga dengan belajar. Nasihat pun buat senyap je. Kalau Tuhan kehendak bahawa Tuhan menyesatkan ke sesiapa. Allah juga yang menyesatkan. Sesiapa yang dikehendakinya, dikehendaki Allah akan sesat. Dan ia ya Allah juga menghidayatkan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan hidayah. Dan ia ya Allah lebih mengetahui dengan sesiapa yang boleh hidayah. Allah mengetahui pada azal siapa yang akan dapat hidayah, dan Allah menentukan, menghendaki pada azal siapakah yang akan dapat hidayah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirah. Gitu jelah. Kenapalah Allah tak hidayah pada semua orang? Kenapa ni kalau masa sekarang kita ahli dunia yang Allah kehendakkan kesesatan dengan kekufuran, 3/4 ahli dunia. 3/4 ahli dunia kehendak Allahnya sesat dalam kekufuran. 3/4 ahli dunia. Bukan ke Malaysia lah, ke ahli dunia 3/4. Kalau Allah kehendak mereka 3/4 ahli dunia ni kafir pakai mati, 3/4 ahli dunia bilion-bilion sekarang ni kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah. Yang kita berpegang di akidah, apa yang Tuhan kehendak, baik ataupun jahat, kesemuanya ada hikmah belaka. Apa hikmah? Hikmah
adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat dan salam atas penghulu sekalian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.